Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hati sayyidina nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila alihi wa qarabati sahabati wat tabi'in. At-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila awliya'is salihin wa ramal amilin. وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ومعلمينا وواجباتنا وجميع المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مثل العظيم أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan imam, khususnya kepada AJK Surau Cempaka, khususnya kepada hadirin hadirat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada malam ini meneruskan pengajian kita iaitu pengajian 40 hadis puasa dan Ramadan dengan nota ringkas fiqh mazhab Syafi'i dan fiqh perbandingan. Jadi alhamdulillah kita dah memasuki lebih kurang 12 hari lagi untuk kita menyambut Ramadan. Jadi kita sebagaimana yang kita baca dalam hadis kita kata persiapan untuk menyambut Ramadan itu bermula daripada 1 Rejab. Sebab tu dalam kita dah baca hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk saja 1 Rejab, jadi baginda terus berdoa yang kita baca setiap hari daripada 1 Rejab sampailah sekarang sampai kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita berdoa semoga Allah memberkati kita pada bulan Rejab dan juga bulan Sya'ban dan memanjangkan umur kita, menyampaikan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi situ kita dah bincang bagaimana dalam hadis itu ulama seperti Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa persiapan untuk bertemu dengan Ramadan itu bermula daripada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Jadi apa yang dilakukan adalah dengan kita membanyakkan istighfar, membanyakkan taubat, membersihkan dosa-dosa kita sebelum kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang kita betul-betul bersedia untuk memenuhi kita kata waktu yang terdapat dalam Ramadan itu dengan melakukan amalan-amalan. Sebab amalan wajib digandakan, amalan sunat pun digandakan. Amalan wajib digandakan, amalan sunat pun digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun kadang bila kita melihat suasana bulan Ramadan itu, kalau kita kata di surau-surau, tu kita kata keberkatan bulan Ramadan. Waktu biasa kita kata macam inilah keadaan jemaah kita. Tetapi dengan kelebihan bulan Ramadan, boleh penuh, boleh melimpah surau dan juga masjid. Itu kita kata Allah kurniakan kelebihan pada bulan Ramadan tersebut. Kalau dalam hadis ini pun banyak menceritakan bagaimana apa kita kata syaitan diikat. Okay, jadi kita hanya berperang dengan nafsu saja. Sekarang ni kita berperang dua musuh kita, syaitan dan juga nafsu. Jadi kita tak tahu mana satu bisikan syaitan, mana satu bisikan nafsu. Kan? Kadang-kadang bila kita tidur, kita nak bangun pagi tu relax sikit lagi. Kadang kita tak perasan pun sebenarnya itu adalah dia panggil kelari khawatir ataupun kita kata bisikan-bisikan
yang kita kata menyebabkan kita kadang-kadang tu nak bangun jadi lambat, kan? Sebab syaitan ni akan ganggu kita di start daripada mula kita bangun tu, jangan bangun lagi. Dah terlepas satu, kalau contohlah kita kalau dalam kita kata kitab Bidayatul Hidayah tu, hendaklah kita bangun sebelum masuknya waktu subuh. Jadi syaitan akan cuba mengganggu kita bangun, kalau boleh tak bangun solat subuh, kan? Tapi bila bangun, dia akan goda kita pula waktu ambil air semayang, jadi lalai juga. Kemudian sampai kita solat pun tak khusyuk. Jadi dia memang kita kata mujahadah melawan nafsu syaitan ni memang sepanjang hayat lah, daripada bangun tidur sampai tidur dan sampai mati lah, ya. Jadi itu kita memohon kepada Allah SWT memberi kita kekuatan. Jadi dengan kita membaca kitab ni, jadi memberi sedikit pencerahan. Kita ulang kaji, ya. Kita sebenarnya dah kita kata kadang-kadang dah baca, tapi bila setahun sekali, amalan kita kata berpuasa ni setahun sekali. Daripada 5 rukun Islam itu, syahadah, puasa, zakat, solat dan juga haji, 2 je yang kita buat setiap hari, solat dan juga syahadah dalam solat. Yang 3 lagi tu mengikut musim dia. Kalau sekarang ni Ramadan hanya khusus pada bulan puasa wajib Ramadan, pada bulan Ramadan setahun sebulan sekali. Kemudian zakat hanya kepada orang yang memenuhi syarat zakat, bukan semua. Mungkin ramai yang tunaikan zakat fitrah, tetapi zakat harta mungkin tak ramai sebab tak memenuhi had nisab dan juga haul. Kemudian haji pun sama, ramai yang tidak dapat memenuhi syarat istita'ah di sudut kesihatan, di sudut kewangan. Jadi yang sehari-hari kita amal adalah solat, dan ini kita kata setahun sekali, maka kita ulang kaji. Jadi dalam kitab ni kita ulang kaji, kita membaca hadis dan kaitkan dengan fiqh. Sebab kalau kita baca fiqh saja, jadi dia banyak teknikal lah. Fiqh ni ada syarat, kita baca syarat, baca hukum, baca ni. Tapi kalau bila kita ni Ustaz Abdullah Jalil dia susun hadis ni, kita membaca hadis dalam keadaan bila sampai hadis hukum, kita akan bicarakan tentang hukum, kita bicarakan kelebihan-kelebihan amalan puasa, dan juga apa doa-doa yang terkandung di dalamnya lah. Jadi alhamdulillah surau ni telah menyediakan, telah maknanya mencetak buku ini, jadi boleh jadi rujukan nanti, sepanjang bulan Ramadan. Dia ada doa, dia ada amalan-amalan dalam ni yang boleh menjadi rujukan. Jadi untuk hari ini kita pergi, saya tebuk-tebuk sebab kita dah, hari ini mungkin sesi terakhir untuk kita kita kata murajaah berkenaan dengan Ramadan. Jadi kita pergi kepada muka surat 51. Surat 51 Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, hadis 11. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Hadis 11, khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban. Jadi kita ambil dia punya makna saja, ya. Kita tak baca punya matan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah kepada kami pada hari yang terakhir daripada bulan Sya'ban. Ni kita ni bulan Sya'ban sekarang ni. Jadi sebelum berakhirnya bulan Sya'ban, jadi pernah Rasulullah bersabda, maka baginda bersabda, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu sebuah bulan yang agung, sebuah bulan yang diberkati, ditambah kebaikannya. Barakah ni maksudnya ditambah kebaikan. Sebab tu kita boleh beza orang yang gaji 2,000, 2 orang. Seorang ni yang kita kata dia menunaikan solat, dia bekerja menunaikan solat, dan dia amanah. Dan seorang ni contoh dia tak amanah, kan? Maknanya yang gaji 2,000 A ni dia mampu dapat beli kereta, dia mampu beli rumah contoh. Tetapi B ni duit dia tak cukup sokmo. Bahasa faham sokmo. Maknanya itu keberkatan. Keberkatan, ya. Keberkatan antara sama-sama dapat rezeki yang sama, tetapi yang seorang ni dapat manage, dapat maknanya menggunakan duit dia secara yang sempurna. Yang seorang lagi ni sentiasa keperluan tak cukup.
Barakah ni maksudnya dia sentiasa bertambah. Itu barakah. Pada ketika itu diberkati ditambah keberkatannya sebuah bulan yang ada padanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah malam Lailatul Qadar. Allah SWT menjadikan puasa di waktu siang harinya sebagai satu kefarduan dan berdiri malamnya qiyam sebagai satu amalan sukarela ataupun sunat. Barang siapa yang bertakarrub mendekatkan dirinya kepada Allah padanya dengan satu perkara daripada kebaikan, ia adalah seumpama seorang yang melaksanakan satu kefarduan pada bulan selainnya. Dan barang siapa yang menunaikan satu kefarduan padanya, ia adalah seumpama seorang yang melaksanakan 70 kali kefarduan tersebut pada bulan selainnya. Yang fardu berganda 70, yang sunat pun berganda juga. Tu kata kelebihan bulan Ramadan Dan ia adalah bulan kesabaran, dan kesabaran itu ganjarannya adalah syurga. Dan ia adalah bulan al-muwasah, bantu-membantu, dan ia adalah bulan yang bertambah padanya rezeki seseorang mukmin. Barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada seorang berpuasa, ia adalah merupakan keampunan bagi dosa-dosanya dan pembebasannya dari api neraka, dan baginya pahala seperti puasanya orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangkan sesuatu pun dari pahala puasanya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, tidaklah setiap orang daripada kami mempunyai makanan untuk kami berikan sebagai makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Baginda lalu bersabda, Allah SWT memberikan pahala ini kepada sesiapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa walaupun sebanyak satu biji tamar, atau satu teguk air, atau satu sisip susu. Maknanya peluang itu bukanlah perlu jadi kaya raya nak menderma, nak beri orang makan. Seteguk air pun dah dapat pahala. Sebiji tamar. Dan ia adalah bulan yang permulaannya adalah rahmah, pertengahannya adalah keampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban hambanya pada bulan ini, Allah akan memberi keampunan kepadanya dan membebaskannya dari api neraka. Dan perbanyakkanlah pada bulan ini 4 perkara, 2 perkara yang kamu semua meredhakan Allah, meredhakan Tuhan kamu dengan kedua-duanya, dan 2 perkara lagi adalah perkara yang kamu mesti mendapatkannya. Maka adapun 2 perkara yang kamu meredhakan Tuhan kamu dengan kedua-duanya, yang pertama persaksian bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan yang kedua kamu beristighfar kepadanya, memohon keampunan daripadanya. Dan adalah 2 perkara yang kamu mesti mendapatkannya adalah, yang pertama kamu memohon syurga daripada Allah, dan yang kedua kamu meminta perlindungan dengannya dari api neraka. Jadi semua sekali 4 perkara Barang siapa yang mengenyangkan padanya seseorang yang berpuasa, maka Allah SWT akan memberinya minum satu tegukan air daripada telagaku, yakni telaga Kausar, telaga Rasulullah SAW, yang mana dia tidak akan dahaga lagi selepasnya sehinggalah dia memasuki syurga. Ni hadis, kalau kita baca daripada awal, hadis 1 Rejab. Kan hadis Rejab, Rasulullah berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian akhir Sya'ban pula Rasulullah mengajarkan kita doa. Jadi kat situ ada kat bawah dia faedah doa Ramadan. Doa Ramadan adalah doa yang dianjurkan oleh para ulama berdasarkan kefahaman daripada hadis di atas. Hadis yang diriwayatkan ni oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu di atas, dan doa yang masyhur daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Doa tersebut berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, ataupun fa'fu anni. Kalau seorang fa'fu anni lah, itu domain kan, kalau ramai fa'fu anna. Saya bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Saya memohon keampunan daripada Allah, dan saya memohon daripadamu syurga, dan aku berlindung denganmu daripada api neraka. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi kemaafan, lagi maha mulia kurniaannya, engkau sukakan pemberian kemaafan, maka ampunkanlah daku. Ini doa yang digabungkan daripada 2 hadis. Kalau hadis Aisyah tu, dia bertanya kepada Rasulullah kan, kalau sekiranya aku bangun malam dan didapati malam tu malam Lailatul Qadar, apa yang doa yang patut aku doakan? Jadi Rasulullah mengajar tu dah, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Mengajar Sayyidatina Aisyah.
Jadi digabungkan doa tersebut jadi daripada hadis yang kita bacakan tadi dan juga hadis dari Sayyidina Aisyah, maka inilah doanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Itu yang pertama dan kedua. Kamu beristighfar kepadanya. Yang pertama kamu persaksian bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, kamu beristighfar kepadanya. Astaghfirullah. Itu dua. Dan ada pun dua perkara yang kamu mesti mendapatkannya. Jadi yang pertama, as'alukal jannah. Kamu mohon syurga daripada Allah. Dan kamu meminta perlindungan dengannya dari api neraka. Wa'udzubika minan nar. Jadi yang kedua itu adalah doa yang diajar Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah. Doa sekiranya malam tu kebetulan berbetulan dengan malam Lailatul Qadar, jadi dibaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita pun tak pasti bila berlaku Lailatul Qadar tersebut, jadi kita doalah sepanjang bulan Ramadan. Dalam buku ni pun ada cara-cara, kaedah-kaedah untuk tahu tentang bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Itu hadis yang pertama. Jadi yang ni kalau kita handphone boleh sendek mana ni untuk amalan nanti nak amal waktu bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sepanjang bulan Ramadan, jadikan ia sebagai wirid. Kemudian yang kedua, ni khutbah Rasulullah di akhir bulan Syaban. Jadi kita tengok yang lain pula, kita pergi kepada 61. Berniat di waktu malam. Niat bulan puasa. Sini ada doa, ada kaedah-kaedah niat 3 kali tu kan, 3 apa? Muka surat 61 Hadis berniat puasa di waktu malam. Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidatina Hafsah ni kita tahu dia merupakan anak kepada Sayyidina Umar dan juga merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok empat khalifah tu, Sayyidina Abu Bakar anaknya menjadi isteri Rasulullah, iaitu Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah dan juga bapa mentua kepada Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar, anak dia Hafsah, berkahwin dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar juga merupakan bapa mentua kepada Rasulullah. Sayyidina Ali berkahwin dengan anak Rasulullah, Sayyidatina Fatimah. Maka Sayyidina Ali adalah merupakan menantu Rasulullah dan sepupu Rasulullah. Kemudian Sayyidina Uthman, dia berkahwin dengan 2 anak Rasulullah. Ruqayyah dengan Zainab tak silapnya. Jadi dia merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat-empat ni keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keempat khalifah ar-rasyidin. Jadi dinyatakan kat sini oleh Sayyidatina Hafsah, barang siapa yang tidak melaksanakan niat puasanya pada waktu malam sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa baginya. Kita kena faham ini kita ambil hadis hukum yang berkait dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpegang dengan maknanya mesti kita berniat puasa waktu malam. Sebab tu dia nyatakan kat bawah tu. Berniat puasa di waktu malam. Sayyidatina Hafsah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujma'is siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak menghimpunkan berniat puasa pada waktu malam sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini ikut mazhab kita. Kadang-kadang kita mendengar orang lain kata pendapat lain, tapi itu kita kata tak apalah, itu Hanafiyah ke Malikiyah, tapi kita memang berniat setiap malam. Mazhab Syafi'i disunatkan niat puasa dengan hati dan lisan. Ini Imam Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Ini imam besar mazhab kita menyatakan bahawa disunatkan untuk seseorang itu menghimpunkan di antara hati dan lisan dalam melakukan niat puasa. Seperti mana yang telah kami katakan berkenaan ibadat-ibadat yang lain, maka sekiranya dia hanya melakukan niat melalui hati, maka itu telah mencukupinya. Dan sekiranya dia hanya melakukan niat melalui lisan, maka itu tidak dapat mencukupinya tanpa khilaf. Sebab niat ni sebenarnya dalam hati. Kita kata lafaz tu adalah sunat untuk memberi fokus untuk kita berniat. Sebab tu kita mazhab Syafi'i,
sunat talafuz binniyah. Sebelum solat kita soli fardhu maghribi salah surah kata makmum lillahi taala. Supaya hati kita nanti bila kita takbiratul ihram kita ingat saja aku solat fardhu maghrib. Yang wajibnya kita ingat 3 perkara qasad saja aku solat, fardu apa dia panggil sebagai fardu, kita ingat fardu, dan juga ta'yin saja aku solat fardu maghrib. Itu je yang wajib kita niat sewaktu kita takbiratul ihram, bukan kita niat semua. Kan niat semua tu memang penat kan sampai makmum Allah Taala, maknanya dalam waktu yang singkat itulah. Yang wajibnya 3 tu saja. Saja aku solat fardu maghrib. Itu yang wajib sewaktu kita berniat. Kalau contoh dalam puasa ni ada dia beritahu kat sebelah tu. Kemudian rukun-rukun puasa mengikut mazhab Syafi'i, puasa mempunyai sebanyak 2 rukun. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbitnya fajar as-shadiq sehingga terbenamnya matahari. Itu dua rukun bagi puasa. Kemudian kaedah berniat bagi puasa Ramadan. Ni kita tengok 3 mazhab ni. 3 mazhab okey. Yang pertama niat puasa sebulan, mazhab Maliki. Berniat berpuasa di awal bulan puasa bagi satu bulan Ramadan bertaklidkan mazhab Imam Malik. Ini kita laksanakan pada malam pertama puasa. Ini adalah kerana mazhab Maliki melihat puasa sebulan Ramadan sebagai satu ibadat yang hanya satu niat. Maknanya puasa bagi mazhab Maliki, puasa Ramadan tu dianggapkan satu bulan tu satu niat saja. Macam kita tak. Kita tengok sebab tu dia punya lafaz niatnya ialah nawaitu siyama syahri an adai fadhi saumi syahr Ramadan imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala Allahumma yassirhu li wa taqabbalhu minni. Sebab dia kata kat situ saja aku berniat untuk berpuasa sebulan. Jadi dia melihat amalan puasa ni sebulan dia punya niat. Bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata kerana Allah Ta'ala, ya Allah mudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku. Kemudian kaedah yang kedua, niat kedua berniat pada setiap malam bulan Ramadan. Ini mazhab kita. Kemudian berniatlah pada setiap malam kerana mazhab Syafi'i meletakkan 3 syarat bagi niat puasa Ramadan, iaitu at-tabyid dilakukan pada waktu malam, at-ta'yin menentukan puasa yang diniatkan itu esok hari. Itu berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia melihat sebulan tu. Sebab tu dia niat pada malam pertama tu niat puasa untuk sebulan terus. Tapi bagi mazhab kita niat puasa mesti setiap hari sebab dia amalan setiap hari. Sehari sampai 30 hari. Tu beza. Kemudian at-tikrar, berulang-ulang pada setiap malam kerana mazhab Syafi'i melihat setiap hari siang Ramadan itu adalah satu ibadat. Inilah penerangan tadi yang tersendiri, tak seperti mana mazhab Maliki yang berpandangan ibadat puasa ni amalan sebulan terus. Maka setiap daripadanya memerlukan niat yang tersendiri juga dan tidak cukup dengan hanya satu niat di awal Ramadan. Lafaz niatnya adalah seperti yang dinyatakan di situ. Nawaitu sauma ghadin an adai fadhi syahr ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Saja aku berniat untuk berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini dengan penuh keimanan dan keikhlasan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, harus berniat di siang hari sebelum tergelincir matahari. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan bahawa niat puasa itu adalah sah apabila dilakukan sebelum tergelincir matahari. Sekiranya seorang Muslim yang awam itu tidak melakukan mana-mana niat di atas serta tidak bertaklid kepada mana mazhab-mazhab yang berkenaan, maka puasa yang dilakukan adalah tidak sah pada hari tersebut dan wajib diqadha. Contohlah, seorang tu dia lupa, maksudnya bila 1 Ramadan dia terus niat untuk ikut berniat sebulan seperti mazhab Maliki. Dalam masa yang sama dia pun niat untuk puasa hari esok. Jadi niat sebulan tu dah boleh cover kalau contoh dia terlupa. Contoh hari ketiga keempat dia terlupa untuk niat pada malam hari kan. Jadi dia boleh bertaklid dengan mazhab Maliki sebab waktu satu malam 1 Ramadan tu dia dah berniat untuk berpuasa sebulan. Kemudian kalau contoh dia contohnya tak niat tak niat sebulan ikut mazhab Maliki, dia boleh pula taklid ikut mazhab Hanafi yang boleh berniat sebelum
tergelincir matahari. Jadi maksudnya dia boleh taklid lah, taklid ikut mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Tapi maknanya mazhab kita memang menyatakan bahawa perlu niat setiap hari, ditakuti kalau lupa. Ditakuti kalau lupa. Kadang-kadang mungkin termis sahaja tarawih, berkemungkinan terlupa. Sebab biasa kita niat kadang-kadang selepas kita solat tarawih tu kita niat. Ramai-ramai kan, nawaitu samaradin adai fadl syahr Ramadan hadis sanati lillahi taala. Okey. Itu ya, maksudnya tentang niat. Kemudian kita nak tengok pula tentang apa ya. Okey, antara yang penting juga yang perlu kita perhatikan adalah tentang muhtirat dan juga muhbitat ya. Tu kat mana ya? Okey. Muka surat 134. Perkara yang memusnahkan puasa, dipanggil muhbitat, dan membatalkan puasa. Dua perkara yang berbeza ya. Satu perkara memusnahkan pahala puasa. Satu perkara membatalkan puasa. Jadi kita tengok Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong, palsu dan perlakuan 134 perlakuannya bohong palsu, maka tidak ada bagi Allah hajat pada perbuatan puasanya untuk meninggalkan makanannya dan minumannya. Okey. Yang kedua, memelihara lidah dan menjauhi pertelingkahan. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa dalam sebuah hadis di mana sebahagian Rasulullah SAW bersabda, dan apabila seorang dari kamu berada di dalam hari puasanya, maka dia hendaklah tidak bercakap kotor atau bersikap dengan suara yang keras, menengking, maka sekiranya seseorang mencaci makinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya saya adalah seorang yang sedang berpuasa. Kemudian 34.2, orang berpuasa dan menjaga malam dengan ibadah tetapi tidak mendapat apa-apa. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, berkemungkinan seseorang yang berpuasa itu tidak ada apa-apa baginya daripada puasanya melainkan kelaparan. Dan berkemungkinan seseorang yang mendirikan ibadah di waktu malam itu tidak ada apa-apa baginya daripada solatnya melainkan berjaga malam. Jadi di sini dinyatakan bahawa perbuatan yang boleh membatalkan pahala puasa. Puasa tak batal, tapi dia hanya dapat lapar dan dahaga. Maknanya bulan puasa dia mengumpat, bulan puasa main WhatsApp keyboard warrior kan. Kemudian melihat perkara yang tak harus, tu kata gadget ni memang satu perkara yang amat mencabar ya. Sebab dia maknanya within second dapat pahala, within second boleh dapat dosa. Tengok perempuan yang tak tahu aurat, kan. Kemudian forward perkara yang mungkin melalaikan. Jadi itu yang kita perlu dijaga, maksudnya al-muhbitat tu. Yang kita kata makan minum tu biasa, kita boleh jaga itu sebab kita tahu kita puasa. Maknanya bila kita minum batal puasa. Bila kita melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka dia akan batal puasa. Tapi kadang kita terlepas pandang di sudut perkara yang membatalkan pahala puasa. Sama juga kita kata kalau contoh macam kita solat, macam ni dia nyatakan solat malam kan. Kita bangun solat malam tapi tiba-tiba kita seriak, kita cerita kat orang, alhamdulillah hari ni bangun kedua. Boleh solat tasbih, boleh semua hari ni. Alhamdulillah. Cerita ke orang pula. Takut niat tu jadi riak, habis, hangus. Pahala yang jaga malam tadi habis. Sebab kita riak dengan amalan kita, kita kadang-kadang kita rasa ujub. Alhamdulillah aku yang dapat bangun pada hari ni. Kita kata alhamdulillah Allah yang membantu aku untuk bangun pada malam ini. Kita kena serah kepada Allah. Jangan kita aku itu akan menjadi ujub. Maksudnya kita semua yang kita buat tu kita. Padahal kita kata kita bersyukur Allah yang telah memilih kita untuk bangun. Macam contoh sekarang lah, Allah yang telah memilih kita untuk datang ke masjid menunaikan ibadat. Sebab kita kata bisikan-bisikan itu akan sentiasa kita akan sentiasa dipesong-pesongkan niat kita oleh syaitan, hawa nafsu kita. Sebab tu kalau ulama sufi kadang dia ada munajat dia.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la maksuda illallah. Tuhanku, ilahi anta maksudi, engkau lah maksudku, wa ridhaka matlubi, redhamu yang aku pohon. Kalau ringkas lagi, la maksuda illallah. Tiada maksud lain, aku buat ibadahnya hanya untuk Allah. Supaya kita punya niat tu sentiasa kita luruskan. Sebab kadang-kadang selisih ni orang. Oh, orang ni nampak mesti nampak aku ni orang taat. Oh, nampak aku ni orang alim lah. Alhamdulillah. Kadang kita kata niat-niat syaitan akan cuba memesongkan kita lah. Jadi tu munajat kalau ni la maqsuda illallah. Tiada niat lain, aku buat ini adalah untuk Allah, dan semua Allah yang memberi aku kekuatan, memberi aku kita kata peluang untuk aku melaksanakan ibadat. Dan kalau kita tengok fiqh tu, perkara-perkara yang membatalkan puasa ni biasa kita baca dalam kitab fiqh makan dan minum dengan sengaja, masukkan rongga badan yang berbuka dengan sengaja, kedatangan haid, kedatangan nifas, kedatangan wiladah, bersetubuh bersama, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, gila walaupun sementara, pitang atau pensel sepanjang hari, dan juga murtad. Ni biasalah kita kata perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kadang-kadang kita maklum sebab kita belajar daripada kecil, cuma kadang-kadang yang terlepas pandang banyaknya perkara yang membatalkan pahala puasa yang kita terlepas pandang. Itu ya. Kemudian kita ambil yang terakhir, bagaimana hadis yang terakhir tu mana ya hadis? Okey, muka surat 132. Ini hadis ni kita ambil channel supaya kita, kehinaan bagi seseorang yang tidak diampunkan di dalam bulan Ramadan. Ini memang kita kena bersungguh-sungguh dalam kita beribadat di bulan Ramadan. Sebab ini ada Nabi menyatakan, saya bacakan dia punya matan sekali ya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam sa'idal minbara wa faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka hina sa'idta al-minbari qulta amin amin amin. Qala inna Jibrila atani faqala man adraka syahra ramadana wa lam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'aduhu Allah. Qul amin faqultu amin. Wa man adraka abawahi aw ahaduhuma falam yabarrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'aduhu Allah. Qul amin faqultu amin. Wa man dzukira indahu falam yusalli alayka famata fadakhala an-nar fa'ab'aduhu Allah. Qul amin faqultu amin. Yang bermaksud, sesungguhnya Nabi SAW telah menaiki mimbar dan bersabda amin. Kalau kita tengok kat bawah tu, masuk amin tu, amin bermaksud wahai Tuhan perkenankanlah, terimalah. Amin, amin, amin 3 kali. Maka dia tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika Tuhan menaiki mimbar, Tuhan telah bersabda amin, amin, amin. Baginda menjawab, ni ya, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan berkata, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maknanya berada dalam bulan Ramadan. Kita berdoa tu kan, wa balighna Ramadan, dah sampai bulan Ramadan, dan tidak diampunkan baginya, lalu dia memasuki neraka, maka sesungguhnya Allah SWT telah menjauhkannya dari rahmat Allah. Katakanlah wahai Rasulullah amin, maka saya pun berkata amin. Kemudian Jibril berkata lagi, barang siapa yang sempat mendapatkan kedua-dua ibu bapanya atau salah seorang darinya di waktu usia tua mereka, dan dia tidak berbakti kepada kedua-duanya, lalu dia mati dan memasuki neraka, maka sesungguhnya Allah SWT telah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah wahai Rasulullah amin, maka saya pun berkata amin. Jibril AS berkata lagi, barang siapa yang engkau disebutkan di sisinya dan dia tidak berselawat ke atas lalu dia mati dan memasuki neraka, maka sesungguhnya Allah SWT telah menjauhkannya dari rahmatnya. Katakanlah wahai Rasulullah amin, maka saya pun berkata amin. Jadi kita berdoa semoga berakhir sahaja Ramadan, nama kita tercatat sebagai salah seorang yang diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Itu yang kita, sebab tu dapat takwa tu lah. Kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kita punya matlamat. Maknanya berakhir saja Ramadan, nama kita termasuk dalam nama yang
diampunkan oleh Allah SWT berkat amalan-amalan sunat wajib yang kita lakukan sewaktu dalam bulan Ramadan tersebut. Itu yang kita harapkan. Jadi boleh rujuk nanti ya. Saya rasa surau ni ada buku ni saya ada kat sini. Jadi untuk rujukan sepanjang bulan Ramadan untuk supaya kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan yang kita ada ilmu. Kan? Tapi ilmu mesti juga disertakan sekali dengan amal. Kan kalau ilmu saja dia seperti apa kita kata senjata yang tidak dapat digunakan lah bila seorang menyerang kita. Jadi sebab itu penting mana kita tahu dan kita cuba laksanakan apa yang telah kita belajar, apa yang telah kita tahu. Ni sebab kadang-kadang kita kalau boleh, sekarang kita selalu kalau macam saya bekerja ni, kita concern tentang KPI kita dalam bekerja. Tahun ni nak dapat 80%, tahun depan 85%, tahun 90%, supaya kita dapat naik pangkat, supaya kita dapat anugerah, supaya kita dapat macam-macam. Tetapi bila kita fokus kepada perkara tersebut, kita dengan Allah, KPI kita dengan Allah hanya statik yang tu je. Kita tempuh salat 5 waktu, dah, kita kata sudah cukup. Padahal KPI kita waktu bekerja nak tinggi, sensor meningkat. Tapi KPI kita dengan Allah hanyalah ambil yang wajib. Sebab kita dah korban masa kita untuk dapat KPI tempat kita bekerja. Kita tak concern, tak fikir. Patutnya kita minta Allah beri kita kekuatan untuk kita tambahkan KPI kita dengan Allah. Tak sekadar laksanakan wajib, laksana juga yang sunat. Sebab takut yang wajib ada kekurangan ditampung oleh ibadat yang sunat. Kadang macam tu kadang tumpu. Kalau contoh macam kami tumpu nak dapat profesor. Pulun-pulun buat paper, buat macam-macam atau bekerja tempat lain lah. Maknanya buat lepas tu bila dah malam letih tak dapat ibadat. Jadi berjaya sukses di dunia tu alhamdulillah lah, maksudnya dapatlah kita ada hajati, tapi nanti yang kita nak bertemu dengan Allah yang kekal abadi kita abaikan. Kita selesa dengan yang alhamdulillah dah laksana wajib. Tapi kita tahulah wajib kita pun kadang banyak kekurangan. Solat pun kadang merawang kan. Kita pun tak tahu sama solat kita diterima atau tepat, tapi kita of course lah kita ada khauf dan rojak kan. Khauf kita takut amalan kita tidak diterima, tapi rojak kita minta ampun dengan Allah, katakan itulah yang kemampuan kita buat. Sebab tu dalam kita ibadat ni kena ada dua tu lah, khauf dan rojak. Khauf kita tak confident apa-apa yang kita buat tu diterima oleh Allah, tetapi kita rojak pula, kita kata itulah kemampuan kita untuk kita beribadat dan minta supaya Allah terima. Sebab tu dia dua-dua tu kena sekali, khauf dan juga rojak lah dalam kita beribadat kepada Allah SWT. Dan soal tu okey, saya rasa itu sajalah untuk pengisian kita pada malam ini. Jadi diucapkan maknanya kita kata kita doalah dalam 12 hari lagi semoga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Kita pun tak tahu, sebab tu kita kena sentiasa ingat mati tu kan. Ingat mati tu sentiasa ingat setiap hari kan. Kita pun tak tahu bila kita akan mati dengan COVID macam-macam. Sekarang ni bukan tua muda jadi kita doa semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan dan diberi kekuatan untuk kita beramal pada bulan Ramadan. Dan maknanya kita kata di akhir Ramadan, waktu Ramadan itu kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian kita dapat qiyam, siang kita puasa, malam kita dapat laksanakan surat tarawih paling minimum, surat tarawih. Dan kita berdoa semoga kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan bila berakhir saja Ramadan nama kita termasuk dalam nama yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Jadi kita akhiri kita punya sesi dengan tasbihah surah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.